As- Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sahabat-sahabat muslimin muslimat rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Nah, cari bekal kita semua untuk hidup kita lepas mati kelak. Dunia ni medan kita bercucuk tanam, pada masa kita petik buah-buahan itu dalam syurga. Seperti mana salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Kak Faridah. Kita dalam syurga besok, bila kita pergi ziarah, kita ziarah orang sakit, kawan ke, family ke, jiran ke, siapa saja. Kita ziarah orang sakit, kan? Kata Nabi SAW, kita sedang memetik, kita sedang menuai. Lalu sahabat tanya, menuai apa ya Rasulullah? Kamu sedang menuai tanaman-tanaman, buah-buahan, bunga-bungaan di syurga. Masya Allah. Maknanya apa? Kita ziarah orang sakit, kita ziarah saja orang sakit, kita sedang menuai buah-buahan di syurga. Kita sedang menuai makanan di syurga, ya Allah Tuhan. Maknanya apa? Confirm dah yang tu untuk kita. Tapi jangan ziarah orang sakit tak solat. Ziarah orang sakit dah aurat. Yang tu wajib. Yang wajib lah kan. Jangan salah faham pula. InsyaAllah. Selamat datang semua kepada followers Pertubuhan Pendukung Pencinta Ulama ataupun geng Ustaz. InsyaAllah kita sambung pagi ni duha solat ana. Kita sambung lagi tajuk kita yang kita dah cerita 2-3 hari lepas, bab sabar dan pemaaf. Sabar dan pemaaf, insya-Allah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemput kawan-kawan, share semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat sabar dan baginda tidak terkejut mendengar kekasaan orang Badui itu. Badui hak meminta barang dengan Nabi, kita cerita 2 hari lepas. Dia tak terkejut. Kerana apa tuan-tuan? Tolong simpan, tolong set dalam minda, dalam jiwa kita. Apa-apa aku sabar, apa-apa aku sabar, apa-apa aku sabar. Cuba tengok satu ayat Quran, satu surah antara surah yang paling pendek 3 ayat. Surah apa agak? Paling pendek 3 ayat. Surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, kata Allah, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah kata, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya bila-bila pun manusia ni rugi. Manusia ni rugi. Kecuali illa alladhina amanu, dia ada iman dan dia yakin. Lalu kata Allah lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman lalu dia ikut dengan amal soleh. Ini 2 benda yang pasti kena buat. Tuan-tuan percaya baca Quran dapat pahala 1 huruf 10 ganjaran, kena buat, kena baca. Tuan-tuan percaya tutup aurat itu wajib, percaya, kena buat. Tuan-tuan tahu solat fardu itu wajib, kena buat. Iman dan buat. Al-iman fil qalbi wal Islam fil amal. Iman tu pada hati, Islam tu pada amal. Boleh? InsyaAllah. Waalaikumsalam semua. Siapa ni? Bidadari. Bidadari Nur Aida, Ida Suraya, Kak Faridah, Azmi. Waalaikumsalam Ustaz. Okay, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Sarina Rahman. Alhamdulillah.
Sebar-sebar dan share kawan-kawan semua. Kita tengok majlis ilmu kita pada pagi ni. InsyaAllah. Zuhur pun ada. Malam nanti kuliah maghrib pun ada. InsyaAllah. Geng Ustaz ni, page kita ni tak sunyi pada majlis ilmu dan majlis sumbangan. Siapa nak infak, pergi pada akaun Geng Ustaz. Infak. Sekarang kita tengah kumpulkan untuk bantuan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terkena musibah banjir. InsyaAllah. Boleh nak? Kejap. Ambil TO dulu. Bismillah. Boleh. Baik, ayat tu Allah sebut, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Dia buat amal soleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bila dia iman, dia percaya benda baik, benda dosa, benda mungkar dia percaya, dia buat amal soleh, dia tinggalkan maksiat, lalu dia sampaikan peringatan-peringatan, dia nasihat orang, dia bagi tazkirah orang, dia ajak orang dengar kuliah, dia ajak pergi ziarah orang sakit, ada orang mati, ajak benda baik. Tapi setiap benda baik ni sahabat-sahabat, belum tentu semua orang suka. Kita ajak pergi masjid, kaki disko, dia tak suka. Nampak tak? Kita ajak bekerja, kita kata ni gaji halal, dengan kaki judi, dia tak suka. Nampak tak nampak? Kita kata tidur, besok nak bangun, kita kejut dia bangun subuh. Kita kejut dia bangun subuh, dia tak suka. Benda baik ni belum tentu semua orang suka. Lalu kata Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kamu kena banyak sabar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, antara sahabat yang alim Quran, ya Allah Tuhan. Dia kata apa? 3 ayat ni cukup kalau manusia pegang. Iman dia kuat, lalu dia bekerja dengan amal soleh, mengerjakan amal soleh, dia ajak orang buat yang soleh juga, buat benda baik, dan dia sabar dengan penentangan mungkin, dia sabar dengan tindak balas kasar daripada orang mungkin, dia sabar dengan cacian orang, dengan kata-kata yang kesat mungkin, dia sabar dengan kerana ahli keluarga dia mungkin. Allah, Ustaz Usop Ismail, Assalamualaikum Ustaz, semua ahli syurga, amin. Sedap air teh tu Ustaz, alhamdulillah sedap. Pasal air tangan isteri tersayang, amin, alhamdulillah. Kita minum sikit lagi. Saja tunjuk, anda tunjuk ya. Tuan-tuan nak minum, buat sendiri lah. Boleh lah. Kena sabar. Penentangan ni bila-bila ada. Nabi SAW sampai mati orang tak suka dia. Kita ini, Nabi ni sahabat-sahabat adalah manusia yang dia bukan manusia, dia makhluk yang paling mulia. Makhluk dia paling mulia adalah Rasulullah SAW. Sebab kita ni lebih tinggi pada malaikat kalau kita soleh. Kita boleh lawan nafsu, hebat. Malaikat dia tak ada nafsu, memang dia hebat. Tapi kita boleh lawan nafsu, lagi hebat. Nampak tak? Orang boleh lintas longkang besar, hebat tak? Orang tak ada longkang, tak tahu dia hebat tak hebat, tak boleh lintas. Nampak? Gitulah. Maka Rasulullah SAW makhluk yang paling hebat yang Allah cipta. Boleh? Maka Nabi pun begitu tinggi maqam darjat dia, orang benci sampai mati. Yahudi mengkhianati dia, musyrik memusuhi dia, munafik menipu daya dia. Boleh faham insya-Allah. So nafsu ni ada berbagai tingkatan, ada banyak tingkatan kalau kita mengaji tasawuf lah. Mutmainnah lah, lawamah lah, kan? Nafsu last kali nafsu mardiyah. Nak dapat nafsu yang terbaik tu, yang boleh tunduk dengan apa saja perintah Allah, itu maka dia orang yang rajin puasa sunat, bangun malam, Quran fardunya tepat waktu, boleh dapat insya-Allah. Nafsu ni bila-bila pun dia akan memberontak. Tambah-tambah kalau keinginan dia dihalang ataupun apa yang dia dah ada diambil orang, dia cukup marah nafsu. Ini perangai nafsu. Allah cipta dah. Memang itu sifat nafsu. Maka Allah datangkan agama untuk didik nafsu. Allah datangkan agama untuk didik nafsu, insya-Allah. Maka dalam ayat suratul Asr tadi, Allah SWT sebut, wa tawassaw bil sabr. Kena berpesangan benda baik kita cakap, kita buat, biar orang tengok, dan kita kena banyak sabar. Nak kejut anak bangun subuh, kena sabar. Nampak tak? Nak suruh dia hafal surah Al-Mulk, kena sabar. Nampak tak? InsyaAllah. Boleh? Ini sabar. Semalam kita dah sebutkan. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah kamu ahli syurga kerana sabar kamu di dunia.
Kita hidup tak lama, sahabat-sahabat. Kita hidup tak lama. Mungkin besok saya mati, tuan-tuan mati, tak tahu siapa dulu mati. Mati tetap mati. InsyaAllah. Si kecil dah bangun dah. Sekejap lagi dia main enterprise lah kejap lagi. Okay, nah insyaAllah. Rasulullah SAW tidak terkejut mendengar kekasaran orang Badui itu. Baginda mengetahui bahawa orang tersebut perangainya seperti orang lain yang biasa bercakap kasar dan mudah berbuat demikian. Maknanya apa? Nabi SAW ni dah set awal-awal dah. Perangai orang tu begini, perangai orang ni begini, untuk tidak terkejut. InsyaAllah. Kita sama-sama doa supaya Allah kurniakan kita jiwa yang lembut, ya Allah Tuhan. Allah kurniakan kita, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kurniakan aku sabar yang sabrun jamil. Quran sebut sabar yang sangat-sangat baik. Sabrun jamil, sabrun jamil, sabrun jamil. Amin. Amin, amin, amin. Nah, kita kan kalau pergi, kalau Arab, kalau sabur. Dia suruh sabar. Boleh ya? Allahumma afrigh alaina sabran. Ya Allah, kurniakan aku sabar. Sabar macam mana? Sabrun jamil, sabar yang sangat-sangat baik, sabar yang tertinggi. Amin. Baik, sambung insya-Allah nah. Allahu akbar walillahil hamd. Harap kita semua Allah kurniakan sabar dan mati yang baik. Amin. Amin insya-Allah. Nak dapat redha Allah bukan senang. Kenapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Allah redha mereka semua. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka kena redha dulu apa yang Allah tentukan. Buang duit ringgit, Syuaib bin Sinan Ar-Rumi. Potong semua perbelanjaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu daripada mak dia. Kena bercerai pun ada, anak suami isteri. Kena berpisah dengan mak ayah pun ada. Kerana Islam, mereka hilang segala-gala di kota Mekah. Pergi Madinah selai sepinggang. Sampai Madinah pula kena perang Badar. Sampai kena letak nyawa di depan. Bila datang perintah Allah, mereka semua, tak bantah, tak bangkang langsung. Mereka reda apa yang Allah tentukan, letak nyawa di depan. Sampai pula Madinah. Orang Madinah ni Nabi suruh cerai. Isteri yang mana ada 2 isteri cerai. Bagi kat sahabat Mekah yang baru sampai, mereka hidup kesorangan, tak ada isteri. Sahabat Madinah sanggup cerai kerana perintah agama, mereka sanggup buat cerai. Bagi kat sahabat Mekah. Sebab tu Allah redha mereka, radhiyallahu anhum. Allah turunkan keredaan pada mereka, waraduan, sebab mereka redha dengan apa yang Allah tentukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan senang kita nak dapat redha Allah. Biar Allah tentu apa-apa berlaku. Yang tu, ya Allah, letakkan aku sabar, letakkan aku syukur, letakkan aku redha. Aku redha ya Allah ada keluarga, aku redha ya Allah ada duit ringgit, aku redha ya Allah keluarga aku sihat, aku redha ya Allah aku tak kena banjir. Aku redha ya Allah rumah aku terbakar. Aku redha. Tapi redha ni jangan sampai mulut saja. Ramai orang, saya redha. Tapi hati dia tak redha. Wal iyadzu billah. Okey, redha, biar redha tu keluar pada hati, lalu lisan hanya tolong lafaz sahaja. Amin. Insyaallah. Kita sambung lagi. Insyaallah. Allahu akbar walillahil hamd. Orang-orang seperti mereka itu, seandainya cepat dijatuhkan hukuman, maka hukuman itu bukan suatu kezaliman. Boleh nah? Orang biasa cakap kasar, cakap tak elok. Kalau kena satu hukuman, itu bukan kezaliman. Dia boleh terima, tetapi memaafkan itu lebih baik. Pasal apa tuan-tuan? Kerana memaafkan akan memperelokkan perjalanan yang kemudian. Akan memperelokkan program kemudian, kerana maaf tu lebih elok. Tapi kalau tak maaf, ke depan akan jadi makin tak elok. Betul kan? InsyaAllah. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi. Boleh nah? InsyaAllah. Jam berapa? 10. Okey, boleh lagi sikit lagi. InsyaAllah. Boleh nah? Ini satu kan. Orang yang berusaha memperbaiki masyarakat, dia tidak akan bersikap kasar. Okey, sini ada 2. Memperbaiki masyarakat atau memperbaiki diri dia sendiri. Diri kita sendirilah sahabat-sahabat. Siapa yang nak memperbaiki diri kita sendiri? Siapa yang nak memperbaiki masyarakat?
rumah tangga, dia tidak akan bersikap kasar, kata tuan kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Pasal apa? Bersikap kasar garang ni dalam kitab ni juga menyebut akan rosakkan perjalanan yang hadapan. Kerana tidak bersikap sabar akan rosak perjalanan di hadapan. Perjalanan rumah tangga atau perjalanan masyarakat atau program akan rosak sebab tak sabar, atau yang lebih teruk, perjalanan kita menuju syurga Allah akan rosak kerana tak sabarnya kita. Iblis laknatullah tidak sabar dengan perintah Allah suruh tunduk pada Adam alaihissalam. Rosak syurga untuk dia. Waalaikumsalam Kak Khadijah Taha. Boleh faham sabar dalam kemungkaran, sabar dalam ajak orang buat baik, sabar dalam musibah, sabar nak lakukan ketaatan juga kena sabar. Nak buat amal soleh bukan senang, nak bangun tahajud senang, nak puasa sunat senang, nak duha pun payah, nak solat tepat waktu pun payah. Mari tepat waktu azan, ada je benda datang masuk, itulah inilah, bercabang ni duk ingat. Pada waktu tu azan berkumandang, menyebabkan kita jadi terlewat solat fardu. Boleh insya-Allah. So kena sabar banyak. Sabar ni satu benda yang tinggi, satu benda yang agung, satu benda yang besar. Kita tengok sikap para rasul terdahulu. Semua benteng mereka adalah sabar. Nabi Ayub dengan kudisnya sabar dengan perangai bini tinggalkan dia, sabar. Nabi Nuh alaihissalam sabar berdakwah walau isteri berpisah nyawa dengan badan, tetap berdakwah. Sabar Nabi Nuh alaihissalam. Sabar Nabi kita. Boleh faham sampai kau nak bunuh dia, patah balik ke Mekah, Fatul Mekah, dia tidak simpan dendam langsung, dia maafkan umat dia, kaum dia, keluarga dia di kota Mekah. Sampai Abu Sufyan melafazkan syahadah bersama isteri Hindun binti Hab radhiyallahu anha. Ingat Hindun, walaupun sebelum Islam dia upah Wahsy untuk bunuh Hamzah radhiyallahu anhu, tetapi dia dah jadi Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Jangan sekali-kali mulut kita kata buruk pada Hindun binti Hab radhiyallahu anha. Bahkan ada hadis daripada Hindun tentang suami nak ambil isteri nak ambil duit suami. Boleh nak? Insya-Allah. Bismillah. Tengok dulu. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tadi nak baca hadis Quran. Siapa minum dengan sekali tegukan, atau makan dengan satu suapan, ataupun sekali kenyang, tak kisahlah. Masuk je air, masuk je nasi, masuk je oblong, masuk je apa-apa yang sedap-sedap, sedap ke tak sedap, bila masuk je dalam mulut kita terus lafaz alhamdulillah. Ingat lepas ni masuk je apa saja makanan, terus lafaz alhamdulillah. Dia masuk makanan, falyahmaduhu, dia lafazkan alhamdulillah. Kata Nabi SAW, masa tu juga Allah turunkan keredaan dia. Allahu akbar. Waalaikumsalam Kak Aisyah Karim. Dahlah Allah bagi makan, kita ucap alhamdulillah, Allah turun masa tu juga keredaan dia. Pasal kita syukur dengan nikmat yang dia bagi. Kita ingat Allah. Makanan dia bagi, terus ingat Allah. Jangan tunggu habis makan baru habis baca doa makan. Bukan, tak apa. Makan, masuk. Alhamdulillah sedapnya yang awak masak. Terus Allah turunkan anak pagi ni breakfast nasi lemak. Isteri tercinta buat nasi lemak. Sedap ya Rabbi. Alhamdulillah. Masa tu Allah turunkan keredaan. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Iya. Boleh. Kan malah mereka melapangkan dada, tidak bersikap kasar, lapang dada. Kita kena lapang dada. Ingat sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tak lama. So, setiap benda yang datang, benda nikmat, alhamdulillah kita boleh lapang dada. Benda yang tak seronok, macam mana lapang dada? Di situ nama dia ujian. Benda yang tak seronok, macam mana lapang dada Ustaz? Itu namanya ujian. Ujian ni benda sulit, benda payah, benda rumit, benda yang tak seronok. Tu dia Kak Zahra. Ramainya dia petik nama. Sila-sila masuk ramai-ramai insya-Allah. Boleh ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tak seronok. So kita kena letak dada kita ni, ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Gunakan aku boleh terima ujian-Mu ya Allah. Kerana Engkau nak angkat darjat aku ya Allah. Kau nak angkat darjat aku ya Allah ya Tuhan. Insya-Allah. Boleh?
Bersabar terhadap orang-orang yang tidak berpanggil baik dengan mendidik agar orang tersebut supaya berubah sikapnya menjadi manusia yang baik. Insya-Allah. Ada kalanya Rasulullah SAW juga marah, tetapi baginda dapat mengawal kemarahannya. Nabi marah ke tak? Marah. Kalau Nabi tak marah, itu bukan manusia, itu malaikat. Betul? Pasal marah adalah sebagian daripada nafsu. Kita ada nafsu marah, nafsu berkasih sayang kita ada. Boleh faham Nabi juga ada rasa marah. Cuma marah Nabi akan diam. Gitu. Nabi SAW dapat mengawal kemarahan. Ingat poin ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam kitab Rahiqul Maktum. Macam nak kena pendek je kuliah kita ni. Ada ujian. Sabar. Ada ujian pula kat sebelah ni. Sabar. Baik, Siti Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam kitab Rahiqul Maktum. Rasulullah orang yang paling lambat marah, paling cepat reda. Aisyah radhiyallahu anha sebut Rasulullah SAW paling lambat marah, susah marah, senang reda, cepat reda. Maknanya apa? Maknanya Nabi tak simpan dalam jiwa pun. Sebab tu Nabi cepat reda. Ni kita kena pegang ya Allah. Rindukan menatap wajah Nabi di syurga, di padang mahsyar. Ambil sifat ni. Lambat ataupun susah marah, cepat lega. Rohani sabrani. InsyaAllah Ustaz, kita akan cuba bersabar dengan ujian Allah. Amin. Kita semua amin. Ingat Nabi lambat marah, cepat reda. Sama tak macam kita? Sama. Cepat marah, lambat lega. Itu kita. Allah Akbar. Agak-agak boleh ke menatap wajah Nabi di syurga? Boleh ke minum telaga kausar sekali dengan Rasulullah SAW? Allah Akbar. Pegang lambat marah, susah marah, cepat lega. Maknanya Nabi anytime maaf dah tak simpan dalam dada. InsyaAllah. Test sikit lagi. Bismillah. Apa yang jelas diketahui dari sejarah perilakunya ialah baginda tidak pernah melakukan pembalasan kerana kepentingan peribadi. Atas dasar individu, atas dasar batang tubuh, ataupun orang menyakiti jiwa Rasulullah tidak pernah bertindak balas. Ini termaktub dalam semua kitab. Nabi SAW tidak pernah bertindak balas dendam atas urusan peribadi. Tetapi kalau orang tu kacau agama, menyakiti agama, baru Nabi bertindak balas. Maka Nabi membalas kerana Allah, bukan kerana peribadi. Mudah gitu. InsyaAllah. Jadilah pokok, kita baling kayu, dia bagi buah. Ulama kata, jadilah pokok, kita baling kayu kena batang, daun dia habis gugur, kulit kayu dah habis koyak, tapi dia tetap bagi buah dekat kita. Kayu tu pun dia bagi balik kat kita, suruh kita baling lagi. Masya Allah. Ya, berbaik sangka Kak Nuraini. Berbaik sangka dengan ketentuan Allah. Husnul zan billah wa husnul zan bi'ibadillah. Kita baik sangka dengan apa yang Allah tentukan. Baik sangka dengan Allah. Orang yang baik sangka dengan Allah ni, kata ulama, insya-Allah akhir hidup dia akan dapat husnul khatimah. Amin ya Allah Tuhan. Mati yang baik, mati yang mudah, mati yang Allah redha. Sebab apa? Sebab dia selalu berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah, husnul khatimah. Amin. Insya-Allah, pasal dia boleh terima semua ujian Allah. Jadi ambil pokok kayu tadi, kita baling kayu, luka dia, gugur daun, buah dia bagi, kayu dia bagi lagi, suruh baling lagi. Punya pokok kayu ni nak buat baik dekat kita. Allah, kita pegang pokok kayu, kita buta kayu. Gurau-gurau insya-Allah. Macam kata orang Penang, 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akal. Ya ayyuhal manqadu wal manqu ayun. Ya Allah ya Tuhan. Jadi ni apa? Boleh insya-Allah. Allahu Akbar. Baginda marah, baginda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ni kan, baginda marah hanya terhadap perbuatan-perbuatan
yang melanggar larangan Allah dan perbuatan seperti itu baginda akan mengambil yang langgar ketentuan Allah. Hani saja. Lini azlan amin ya mujib amin 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 amin. Insya-Allah. Boleh. Insya-Allah. Nabi SAW akan balas atas kerana pelanggaran agama, kerana Allah baru Nabi balas. Terima kasih banyak kesedaran daripada tazkirah Ustaz. Lebih lagi saat diberi ujian hidup Kak Rohani Sabri ni. Alhamdulillah. Terima kasih adikku Soleha. Dah masuk dah. Adik yang petik kakak dah masuk. Alhamdulillah. Share ramai-ramai. Kita baca sekali boleh nah? Pukul apa kita nak berhenti? Pukul 11 boleh? Kita berhenti pukul 11 nah? Kau punya? Lagi 20 minit. Okey, lagi 20 minit pukul 11. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Fatimah Tina. Okey, Itasha alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita sambung sekali lagi. Adakah pada suatu ketika Rasulullah SAW sudah membahagi-bahagikan ghanimah. Apa dia? Harta rampasan perang. Nabi SAW sedang membahagikan harta rampasan perang. Ada seorang badui yang berperangai kasar berkata kepada baginda. Biasalah badui ni orang ulu. Kan? Cahaya kemuliaanku, kekuatanku, izati sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada selawat kat Nabi. Okey, Nabi bagi-bagi, lalu datanglah orang badui ni berkata kasar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Fadil Ustaz Ismaidin. Bahagilah dengan adil. Oh, dia sound Rasulullah. Fauzi Hanim Kamrudin kadang-kadang menggigit tahan sabar. Ya betul. Pasal pahala paling besar waktu tahan kemarahan. Orang kuat Nabi kata bukan boleh angkat besi 45 kilo, babel 10 kilo, 50 kilo, bukan. Orang yang kuat orang yang boleh tahan kemarahan. Satu hadis Nabi sebut, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tolong sabar yang ni. Insya-Allah. Okey, satu hari Nabi membahagikan ghanimah harta rampasan perang. Datang badui. Bahagilah dengan adil. Oi, dia sound Nabi. Dia sound Nabi SAW. Pembagian itu tidak seperti yang dikehendaki Allah. Oh, dia sound Nabi. Jawapan yang baginda berikan pada orang Arab badui itu hanya menjelaskan apa yang tidak difahaminya, memperingatkannya dan menyinggung apa yang telah dikatakannya. Baginda menjawab, celakalah engkau siapa yang akan berbuat adil jika aku sendiri tidak berbuat adil. Nanti anak cerita. Jika aku berbuat tidak adil, engkau akan kecewa dan rugi. Pada masa itu ada beberapa orang sahabat yang tertusuk perasaannya bermaksud hendak menyerang dan membunuh badui itu, tetapi Rasulullah menyanggah. Okey, maksud sini badui ini datang, ya Rasulullah, bagilah adil. Cara macam tu tak adil. Oh, dia sound Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sahabat-sahabat, Nabi berkata, celakalah engkau. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Oh, Rasulullah kata celaka. Ini gaya bahasa orang Arab. Gaya bahasa orang Arab. Orang Arab ni biasa. Memang kasar bahasa dia. Sebab tu Allah turun dalam Quran, tabat yada. Celaka Abu Lahab. Macam orang Kelantan lah. Macam orang Melaka. Kan? Hawau kau. Lahabau. Lama tak nampak engkau, mana pergi? Assalamualaikum, baru bagi salam. Dia maki dulu, sopah seranah dulu. Boleh faham tak? Ini style orang Arab. Celaka engkau. Kalau aku tak berbuat adil, siapa lagi yang berlaku adil? Nabi kata. Maknanya Nabi ni seadil-adil makhluk, seadil-adil manusia. Boleh faham tak? Memang Nabi ni orang yang adil. Boleh? Kalau aku tak berlaku adil, kamu takkan puas hati. Maknanya pembahagian Rasulullah, semua yang dapat akan tenang, akan terima. Kita ambil contoh. Sekembali Rasulullah SAW daripada peperangan Hunain. Perang Hunain. Perang Hunain. Dalam perang Hunain ini dapat banyak harta rampasan perang. Masa ni Abu Sufyan baru masuk Islam. Bersama anak-anak dia, Yazid dan Muawiyah. Baru masuk Islam.
pergi perang Hunain. Dapat harta rampasan banyak. Masa Nabi nak bagi ghanimah, harta rampasan perang, okey, lalu Abu Sufyan minta lebih. Ya Rasulullah, mari minta kat aku 1,000 ekor. 1,000 ekor minta. Anak aku Yazid nak, Muawiyah nak. Lalu geng-geng Mekah yang baru masuk Islam, habis harta rampasan dia sapu. Nabi bagi kat dia. Sahabat-sahabat Madinah, sahabat-sahabat Madinah, Ansar tak dapat apa. Sahabat-sahabat Ansar pakat berbisik seorang masing-masing. Rasulullah bagi kat orang Mekah je, anak beranak dia. Kita langsung tak dapat apa. Kalau dia sudut akal, tak adil kan? Tak adil, dia sudut akal tak adil. Orang Mekah semua dapat, orang Madinah balik saja. Akal kata begitu. Thank you yang. Bidadari mai tuang tambah TA. Apa? TA ni hak tak sedap pun jadi sedap tu. Layanan first class grade A. Lepas tu jadi hilang ingatan sekejap, kena tuang TA oleh bidadari. Minum dulu. Okey, ingat balik. Maka dapat orang Madinah balik, tak dapat ghanimah. Berbisik mereka, Nabi saya orang Mekah adalah pasal anak beranak dia, Nabi bagilah semua. Kat kita Nabi tak bagi apa. Benda ni sampai pada pendengaran pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak cerita adilnya Rasulullah, tapi tak adil pada akal kita yang tak nampak. Lalu Nabi kata, "Hei orang-orang Madinah, wahai sahabat Ansar, aku bagi mereka harta kerana mereka baru memeluk Islam. Sebagai penenang jiwa mereka, penambat jiwa mereka, baru masuk Islam. Adakah kamu memandang harta itu lebih besar daripada aku Rasulullah balik ke Madinah bersama kamu? Kamu nak balik dengan harta kah? Kamu nak balik dengan aku Rasulullah? Yang mana lebih besar?" Menangis semua sahabat Ansar. "Ya Rasulullah, maafkan kami Rasulullah, maafkan kami. Kami lebih seronok balik bersama Rasulullah. Bukan kami seronok balik dengan harta." Nampak tak nampak? Orang Madinah, iman dia, akidah dia dah kuat. Maka balik bersama Rasulullah lebih mereka cintai, lebih manis berbanding balik dengan harta. Tapi nak pujuk hati orang Mekah baru masuk Islam, maka Nabi bagi semua daripada Yazid pada Muawiyah, anak Abu Sufyan. Boleh faham? Ini keadilan Rasulullah. Boleh faham? Maka kedudukan kita mendampingi para alim ulama, itulah keadilan untuk kita. Mendampingi majlis ilmu, itulah keadilan untuk kita. Kerana ia manfaat bukan sekadar dunia, akhirat. InsyaAllah. Allahu Akbar walillahilhamd. Seronok baca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berhenti situlah boleh insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Masa kita sambung pula dengan aktiviti masing-masing. Wallahu taala alam. InsyaAllah ada masa giliran anak sambung lagi, masih lagi dalam bab sabar. Masih lagi dalam bab sabar. Ingat, anak Ustaz Ahmad Nazri bin Muhammad Nawi yang tinggal di Kelang, terus menyumbang ke akaun geng Ustaz. InsyaAllah kalau ada apa-apa, anak sendiri berniaga madu, kapsul habatus sauda, beberapa jenis madu, kapsul habatus sauda, zaitun. Anak ada juga produk ni antidote juga, anak juga masuk ahli dia dan anak jual dia juga insya-Allah. Dan ada lagi beberapa 2-3 produk yang hebat-hebat. Boleh WhatsApp anak, ini nombor anak. Anak tulis nombor anak kat sini insya-Allah. UAN tu Ustaz Ahmad Nazri 013 2072 749. Okey, tu nombor anak insya-Allah. Jadi yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap kelemahan ilmu anak
Ada masa giliran Anas pula dekat page game Ustaz ni, kita sambung lagi. Tak pasti subuh, maghrib atau duha. Nah, insyaAllah hari ni giliran duha. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna a'udzubika min al-barasi wal junun wal juzam min syai'in asqam. Allahumma sir umurana ya Allah. Allahumma rid qulubana bi hidayatika ya Allah kama nawta syamsika 'alal ardi abadan abada ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.